sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Selasa 25 Januari 2022. Saya Fafil Hidayat Ghazali. Dan saya Magul Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Dapat restu bergerak sendiri. Kemelut Lee Zijia BAM hampir selesai. 1 juta dos vaksin sumbangan UAE bukti hubungan erat Malaysia dan negara berkenaan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana malam ini dimulakan dengan perkembangan yang amat positif ini. Isu hangat yang membabitkan Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pemain perseorangan lelaki Lee Zijia kini hampir selesai. Pemain itu kini boleh merasa tenang untuk bergerak sebagai pemain profesional selepas hasratnya mendapat restu badan induk berkenaan. Satu pertemuan telah berlangsung yang dihadiri Presiden BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria bersama kedua ibu bapa Zijia. Menurut Zijia, dia gembira kerana telah mencapai persefahaman bersama BAM untuk bermain sebagai pemain profesional. Perkara itu turut disahkan Tan Sri Nurza sendiri dalam maklum balas ringkas kepada bernama. Pemain ranking ke-7 dunia itu turut memberikan penghargaan buat Tan Sri Nurza dan BAM atas peluang yang diberikan kepadanya untuk mewakili negara selama ini. Zijia kini akan menumpukan sepenuh perhatian kepada kejohanan berpasukan Asia dan berharap agar kesemua peminat sukan tanah air terus memberikan sokongan kepada BAM. Jumaat lepas, BAM mengumumkan untuk tidak mendaftarkan Zijia dalam sebarang kejohanan selama 2 tahun. Namun begitu, dia telah menghantar rayuan kepada BAM untuk mempertimbangkan semula keputusan tersebut. Selain Zijia, pemain perseorangan wanita Goh Jin Wei turut dikenakan tindakan yang sama. Sementara itu, Zijia turut hadir ke Akademi Badminton Malaysia untuk bertemu dengan barisan kepimpinan BAM yang lain. Hasil pertemuan itu, Timbalan Presidennya Datuk Seri Jahabuddin Muhammad Yunus berkata, kemelut yang melanda pihaknya dan Zijia hampir menemukan titik noktah. Sebenarnya saya tak akan mengatakan syarat-syarat sebab tadi ada perbincangan di antara kedua pihak dan perbincangan itu adalah ekoran daripada rayuan yang dibuat. Jadi kedua-dua pihak telah sampai satu kesudahan yang akan diumumkan minggu hadapan. Tapi yang pastinya satu kesudahan yang memuaskan hati kedua-dua pihak dan satu kesudahan yang saya percaya adalah bagus untuk negara dan juga untuk BAM. BAM tidak pernah sesekali bermusuh dengan mana-mana pihak termasuk Zijia. Selain percaya, keputusan dibuat turut memberi impak positif kepada juara All England 2021 itu. Like Datuk Sri said, saya hari ini untuk update appeal letter saya dan kita pun have a sangat positif punya conclusion lah. Then which I think BM will be announced in next week lah. Yeah. Saya rasa yang penting macam Datuk Sri cakap, no matter we are professional or under BM, one day when I success is kita pun akan is all from BM, is all from Malaysia, is demi Malaysia. I think that's all matters. Yeah. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu berharap agar semua pihak meletakkan kepentingan negara sebagai perkara paling utama. Saya minta siapa juga BAM termasuk Zijia dan Jin Wei mesti meletakkan kepentingan negara sebagai perkara paling utama. Perkara-perkara lain yang saya bincangkan amat tidak manis untuk saya kongsikan kepada orang ramai kerana jika pun ada nasihat daripada saya kepada beliau, itu adalah nasihat daripada seorang abang kepada seorang adik ataupun bapa kepada anak. Jadi saya harap perkara itu dihormati. Hubungan antara saya dengan Zijia dan Jin Wei tak perlulah saya nak ulas dengan orang ramai.
Datuk Seri Faizal menyatakan perkara itu di Bangi, Selangor. Semalam beliau telah turun padang bagi bertemu sendiri dengan pemain itu bagi mendengar luahan dan permasalahan yang berlaku antara kedua-dua pihak. Bagi bekas pemain badminton negara Roslyn Hashim, kesepakatan yang dicapai antara BAM dan Zijia itu bukan sahaja satu perkara positif untuk persatuan, malah turut melegakan seluruh peminat badminton negara. Ini sebenarnya yang kita nak ada perbincangan yang baik yang dilakukan oleh kedua-dua pihak dan kita dapat lihat keputusan pun sememangnya positif. BM membenarkan Lizija bermain secara profesional dan kita juga dapat lihat dan dengar kenyataan daripada Lizija pun dia mengatakan dia akan bermain untuk Asia Badminton Championship, satu perkembangan yang positif oleh kedua-dua pihak. Ya, buang yang keruh, ambil yang jernih. Semuanya demi kebaikan badminton negara kita. Ya. Hubungan baik Malaysia dan Emirah Arab Bersatu UAE terus diperkukuh menerusi sumbangan vaksin COVID-19. 500,000 dos vaksin yang tiba hari ini merupakan fasa pertama daripada 1 juta vaksin yang bakal diterima bagi mempertingkat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Vaksin berkenaan dibawa dengan penerbangan komersial Emirates selamat tiba di KLIA dan terus dari Dubai, UAE kira-kira pukul 2.30 petang. Dalam upacara ringkas, vaksin diserahkan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar UAE, Nov Ibrahim Ali Rashid Al-Kuwaiti kepada Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Jelas Nov Ibrahim, UAE komited dalam membantu Malaysia menangani pandemik COVID-19. Since the start of the pandemic, the UAE has always looked at Malaysia as a close friend and a close ally, and has contributed a lot to support Malaysia in combating its fight towards the COVID-19 virus. 1 million doses of Sinopharm vaccine has been granted from the government of the UAE to the government of Malaysia. This donation has been split into 2 phases. The first phase has been finalized, as you have all witnessed today. 500,000 doses of Sinopharm vaccine have already been submitted to the government of Malaysia. The other 500,000 will be submitted within the coming 2 weeks. Bagi pihak kerajaan Malaysia, Datuk Seri Saifuddin merakamkan penghargaan kepada UAE. Menurut beliau, sumbangan ini amat bermakna dalam mempertingkat kadar vaksinasi rakyat Malaysia ke arah membendung penularan COVID-19. The UAE's assistance to Malaysia, in particular the vaccine contribution, will greatly complement Malaysia's effort toward addressing the pandemic. Kerajaan tidak akan mengenakan sekatan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang tidak mendapat vaksin COVID-19. Menerusi ciapan terkini di Twitter, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, golongan itu tidak akan disekat seperti golongan dewasa yang tidak divaksin kerana program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PICK Kids adalah tidak wajib. Ibu bapa digalakkan untuk mendaftarkan anak masing-masing di aplikasi My Sejahtera demi melindungi mereka daripada COVID-19. Minggu lepas, Khairi memaklumkan sistem tempahan janji temu pemberian vaksinasi kanak-kanak melalui MySJ akan dibuka pada akhir bulan ini bermula di Lembah Kelang dahulu. Melalui inisiatif itu, Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan 70% kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun dalam sistem pendidikan dapat diberikan dos 1 vaksin Pfizer dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh program dilancarkan pada awal Februari dan 80% akan menerima dos lengkap dalam tempoh 6 bulan. KKM ketika ini mengambil pendekatan tidak membenarkan kebebasan tertentu dinikmati individu yang lengkap divaksin kepada kumpulan anti-vaksin yang antara lain ialah kebenaran makan di restoran.
Kerajaan mempertimbang untuk melonggarkan lagi prosedur operasi standard SOP sekiranya proses vaksinasi COVID-19 termasuk dos penggalak selesai. Perkara tersebut bagaimanapun, kata Perdana Menteri, tertakluk kepada keputusan dan pandangan Kementerian Kesihatan KKM. Kita lihat bahawa jika rakyat kita telah pun diberikan booster, maka mungkin boleh kita relax sikit dari segi SOP kita. Walaupun seperti saya sebutkan bahawa Kementerian Kesihatan perlu memberikan pandangan tentang perkara ini. Dan kita percaya apabila kita boleh membuka negara kita, keadaan ekonomi kita akan boleh berubah dan akan lebih bertambah baik. Berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya, beliau juga mengakui sekiranya SOP terlalu ketat, ia memberi kesan kepada industri pelancongan negara. Walaupun pelancongan domestik telah dibuka, pelancongan antarabangsa masih belum dibenarkan masuk ke negara dan subsidi upah yang diperkenalkan masih diberikan kepada pemain industri pelancongan. Menurutnya, sesetengah negara telah melonggarkan SOP untuk pelancong ke negara mereka dan perkara itu mungkin boleh dipertimbangkan. Ketika ini, kerajaan masih lagi berhati-hati dalam membuka sempadan negara berikutan kebimbangan jangkitan COVID-19. Sementara itu, Perdana Menteri mengulangi bahawa kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP lagi untuk menyekat pergerakan rakyat dan sektor perniagaan. Kerajaan tidak akan lagi membuat PKP, iaitu menyekat pergerakan rakyat. Dari segi pergerakan, tidak ada lagi istilah menyekat pergerakan daerah ke daerah ataupun negeri ke negeri lagi. Cuma yang kita masih tutup adalah sempadan negara. Ahad lepas, Perdana Menteri memberi jaminan bahawa kerajaan tidak akan melaksanakan kembali PKP dan sekatan untuk pulang ke kampung bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Perdana Menteri turut menjelaskan kelewatan pengagihan bantuan wang ihsan BWI kepada penduduk terjejas banjir yang tidak berpindah berlaku disebabkan terdapat tuntutan yang boleh dianggap meragukan. Malah terdapat juga permohonan BWI yang tinggi diterima daripada sesetengah negeri, iaitu 1 kali ganda daripada jumlah asal yang ditetapkan. Perkara tersebut berlaku disebabkan terdapat kes individu yang membuat tuntutan BWI meskipun keadaan air di rumah hanya diparas buku lali dan kes mereka yang tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS sebaliknya berada di rumah saudara masing-masing. Kita umumkan mereka yang tidak berpindah tetapi terkesan akibat banjir akan diberikan bantuan. Tetapi akhirnya selalu ramai yang memohon dan agak meragukan. Jadi sebab itulah kita memerlukan tapisan daripada ketua-ketua kampung dan sebagainya. Ada yang berpindah tapi air baru setakat buku lali dekat bawah rumah sebagai contoh. Tapi dia dah berpindah. Dia tak berpindah di PPS tetapi berpindah di rumah saudara mara. Mereka pun menuntut walaupun tidak ada kerugian dan sebagainya. Hampir 100% penduduk terjejas banjir yang berpindah telah menerima BWI dan urusan pengagihan bantuan itu dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Sementara itu, pada Majlis Amanat Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM, Datuk Seri Ismail Sabri mengingatkan warga JPM agar bekerja dengan jujur dan berintegriti serta mempergiatkan usaha membantu mempromosi konsep keluarga Malaysia. Dengan hampir semua dasar negara tertumpu pada JPM, Perdana Menteri berkata jabatan itu perlu memberi contoh kepada kementerian lain dan rakyat dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi dari segi ekonomi terletak di bawah JPM. Dari segi keselamatan negara terletak di bawah JPM, MKN. Begitu juga dengan pengurusan bencana, berlakunya kes yang melibatkan bencana terletak di bawah JPM. Hampir keseluruhan yang berkaitan dengan negara ini, polisinya adalah terletak di bawah JPM.
Jadi sebab itulah dari segi gerak kerja di JPM ni, kitalah yang sepatutnya menunjukkan contoh yang terbaik kepada kementerian lain dan juga kepada rakyat dari segi pengurusan kita terhadap apa yang telah pun dirancangkan oleh kerajaan mesti dilaksanakan sebaik-baiknya oleh JPM. Ini perkembangan yang melegakan rakyat Malaysia. Kesihatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menunjukkan peningkatan hari ini dan mempunyai selera makan yang bertambah baik. Ya, kenyataan Datin Paduka Marina memaklumkan Tun Dr. Mahathir dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan agar beliau segera pulih. Tun Dr. Mahathir turut memohon orang ramai tidak terlalu bimbang mengenai keadaan kesihatan beliau. Beliau akan terus mendapat rawatan di IJN di bawah pengawasan pakar tempatan. Buat masa ini juga, IJN masih tidak membenarkan pelawat selain daripada keluarga terdekat. Tapis khas dadah bernilai lebih 3.5 juta ringgit dirampas. Perinciannya seketika nanti. Anda masih bersama Berita Perdana. Pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai lebih 3.5 juta ringgit dirampas menerusi op tapis khas selama 3 hari di seluruh negara. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Ayub Khan Maidin Pichai, 5,200 orang berusia antara 13 hingga 60 tahun dicekup. 367 sarang penagih turut diserbu. 212 kilogram dadah dan 1,199 liter pelbagai jenis dadah telah menjadi rampas. Nilai keseluruhan RM3.5 juta. Pelbagai dadah lah heroin, syabu, ketamin dan sebagainya. Turut dirampas adalah dalam operasi adalah sepucuk pistol revolver .38 beserta dengan 3 butir peluru, 1 laras senapang buatan sendiri dan 1 laras senapang buatan Negeri Sembilan dan 1 lagi di Sarawak. Yang pistol tadi kita rampas di Perak. Turut ditahan 942 token dadah termasuk remaja bawah umur. Tegas beliau, op tapis khas akan diteruskan di semua kontingen di samping program jihad dadah dalam usaha membantras ancaman dadah dalam kalangan masyarakat. Kluster COVID-19 melibatkan institusi pendidikan di Melaka dilihat semakin membimbangkan. Pengarah Kesihatan Melaka Dr. Rusdi Abdul Rahman memberitahu untuk bulan ini sahaja 4 kluster institusi pendidikan dikesan melibatkan kolej vokasional, institusi pendidikan tinggi IPT dan sekolah menengah. Daripada angka kes COVID-19 institusi pendidikan yang dilaporkan itu, 1 kes melibatkan varian Omicron turut dikesan. Justru pematuhan SOP ketat sangat dituntut daripada masyarakat, khususnya warga pendidik, pelajar dan ibu bapa. Kita nampak ada peningkatan. Memang jelas sebenarnya 7 hari kita pantau, kita panggil moving average 7 hari, kita nampak trend itu meningkat sentiasa dan kita mohonlah kerjasama daripada semua pihak, baik pelajar sekolah, baik cikgu, baik masyarakat umum supaya patuh kepada SOP yang sedia ada. Jangan kita lalailah walaupun kita ada 3 dos sekalipun.
Mengenai kes membabitkan varian Omicron di Melaka, sebanyak 15 kes di Kesan, masing-masing 9 kes di Melaka Tengah dan 3 kes di Alor Gajah serta Jasin. Dr. Rusdi memaklumkan demikian selepas operasi Tahun Baru Cina di Jalan Balai Panjang, Melaka. Penstrukturan semula perlu dilakukan segera bagi meletakkan Malaysia di landasan kukuh ke arah pemulihan untuk jangka panjang. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan ini merangkumi langkah proaktif dan progresif yang mampu menjadikan negara lebih kompetitif. We have to double our efforts to ensure that Malaysians have the right skill sets and talent pool available, not only to serve the present-day needs, but also in anticipation of the needs of the business environment of the future. Beliau berucap pada Forum Tinjauan Ekonomi dan Strategik Malaysia 2022 anjuran KSI Strategic Institute for Asia Pacific secara maya. Transformasi terutamanya dalam ekonomi digital perlu dilaksana bagi memastikan negara tidak ketinggalan dan kehilangan pelabur. Permohonan bagi program pengurusan dan ketahanan keuangan URUS yang sepatutnya berakhir hujung bulan ini dilanjutkan sehingga 31 Mac depan. Pelanggan B50 yang layak dan memerlukan lanjutan bantuan keuangan boleh membuat permohonan kepada bank masing-masing sehingga tempoh berkenaan. Sementara itu bagi pelanggan B50 yang layak dan telah mendaftar bagi program bantuan banjir bank terlibat, tarikh tutup permohonan URUS dilanjutkan kepada 31 Julai depan atau selepas tamat tempoh program bantuan banjir yang mana lebih awal. Perkara itu diumumkan Persatuan Bank dalam Malaysia ABM, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia IBIM, Persatuan Institusi Pembangunan Keuangan Malaysia ADFIM dan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK menerusi satu kenyataan bersama. URUS ditawarkan kepada pelanggan individu B50 di bawah program bantuan pembayaran balik sedia ada setakat 30 September 2021 dan memenuhi kriteria ditetapkan. Permohonan boleh dibuat menerusi saluran perbankan internet, talian khidmat pelanggan bank atau kecawangan terdekat. Pelanggan yang masih memerlukan bantuan keuangan tetapi tidak layak untuk urus digalakkan menghubungi bank untuk mendapatkan bantuan lain bersesuaian dengan keadaan keuangan masing-masing. Indeks pelopor IP yang digunakan bagi menjangkakan kenaikan dan penurunan dalam ekonomi merekodkan 111.3 mata pada November 2021 berbanding 109.4 mata tempoh sama tahun sebelumnya. Kenyataan Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan prestasi IP kekal optimistik sejajar ekonomi yang beransur pulih daripada pandemik COVID-19. Peningkatan didorong kenaikan dalam bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan. Prestasi positif ini memberikan isyarat Malaysia mengalami pemulihan ekonomi yang lebih baik pada bulan-bulan akan datang. Jelas beliau, banjir yang melanda baru-baru ini dijangka memberi kesan terhad kepada pemulihan ekonomi berikutan tindakan pantas kerajaan dalam menyediakan inisiatif bantuan. Bantuan banjir keluarga Malaysia berjumlah 1.4 bilion ringgit diunjur berupaya memulihkan aktiviti ekonomi di kawasan terjejas. Sementara itu, indeks serentak IS terus meningkat sebanyak 3% tahun ke tahun dan mencatat 114.3 mata pada November lalu. 8 anggota Perkhidmatan Awam mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records menerusi program kayuhan basikal berkumpulan paling lama. Ini selepas kesemua mereka berjaya menamatkan kayuhan basikal tanpa henti selama 24 jam di litar antarabangsa Sepang SIC melibatkan jarak lebih 726 km. Program anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksa itu bermula pukul 7.04 pagi semalam dan ditamatkan dengan 131 pusingan.
Sebenarnya memang saya dah berlatih lama lah untuk acara Rumah Basikal. Tapi untuk the longest ni, kita orang baru start dalam masa 3 minggu lah. Dan yang paling jauh kita orang berlatih, kita orang ke Desaru sejauh 500 km. Benefit kepada penyewa awam lah kita dapat membentuk satu pasukan di mana penyewa awam ni kebanyakannya memang normally bekerja secara berpasukan lah. So dari segi sukan ini kita dapat menunjukkan kepada penyewa awam yang lain kerjasama itu adalah amat penting dalam melaksanakan satu tugas yang diamanahkan kepada kita lah. Majlis Penyampaian Sijil Pengiktirafan disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali merangkap Yang di-Petua Maksa. Ya, cerita badminton tadi dah gembira, tapi cerita hoki selepas ni kurang gembira. Kita bersama dengan Nazri kami untuk edisi sukan malam ini. Silakan. Nazri. Malaysia gagal ke separuh-akhir hoki Piala Asia Wanita di Oman. Terima kasih Meg dan Fatil. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Hoki Piala Asia Wanita. Skuad projek khas wanita kebangsaan gagal mengekalkan momentum apabila tumpas 0-8 kepada Jepun pada aksi terakhir kumpulan A malam semalam. Kekalahan itu sekaligus menyekat hasrat Malaysia untuk melangkah ke peringkat separuh akhir. Aksi di Kompleks Sultan Qaboos itu menyaksikan Jepun menguasai permainan dengan menjaringkan 6 gol padang dan 2 gol menerusi pukulan sudut penalti. Bagaimanapun anak buah Nashihin Nubli tetap boleh berbangga apabila penyerangnya Nuramirah Shakirah Zulkifli dipilih selaku pemain terbaik. Selepas 3 perlawanan, skuad negara hanya menang sekali ke atas Singapura dengan keputusan 2-0. Pada aksi pembukaan, mereka turut mengalami kekalahan besar 0-9 di tangan juara bertahan India. Malaysian Tigers akan meneruskan perjuangan bertemu Indonesia untuk perlawanan klasifikasi kedudukan ke-5 hingga ke-8 esok. Edisi Sukan 25 Januari berakhir di sini. Untuk itu kembali semula bersama Fatih dan Meg. Ali ingin mengusahakan ladang durian Musang King. Dia telah menanam 100 batang pokok di ladangnya. Kamal, seorang peserta SPBT yang berjaya mengusahakan ladang durian, datang melawat ladang Ali. Kenapa berbeza pokok durian Musang King ni? Saya rasa awak sudah kena tipu. Mari saya terangkan ciri-ciri Musang King. Musang King mempunyai daun yang tirus dan tepi daun berpintal. Kawasan bawah buah berduri halus yang luas dan berbentuk tapak Sulaiman. Isinya pula berwarna kuning dan tebal. Sebagai pengusaha, kita hendaklah memastikan anak pokok yang dibeli adalah disahkan oleh Jabatan Pertanian. Elak dari penipuan. Belilah bahan tanaman yang tulen dan berkualiti. Maklumat lanjut, sila hubungi Seksyen Pengesahan Bahan Tanaman, Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Putrajaya.
sejak ada telefon atau gadget pintar ini, ramai yang berminat nak jadi wartawan penyiaran, kita boleh panggil lah. Termasuklah seorang adik kita ni dari Sungai Petani Kedah, Muhammad Haziq Muhammad Ashraf namanya, yang melaporkan penemuan seekor ular sawa besar. Kalau mendapat bimbingan yang betul, saya percaya adik ini boleh jadi wartawan yang hebat satu hari nanti. Jadi untuk tidak berlengah lagi, Fatil apa kata, kita terus saja bersama dengan Haziq dengan laporannya. Silakan Haziq. Haziq. Terima kasih untuk memberi bantuan kepada kami dan untuk mengambil ular sawa tersebut. Amat-amat besar sekali. Dan mana awak boleh nampak? Tu nampak tu semua, badan merelap-relap tu. Woi, saya amat-amat takut dan kini kami menunggu Jabatan Pertahanan Awam untuk segera ke Masjid Bukit Selambau. Badan dia merelip-merelap. Orang Kedah kata kalau merelip-merelap ni berkilat-kilat lah.